pada petang ni, bukanlah kita 1.5 jam tu saya bercakap seorang, tidak. Tapi dalam masa 15 minit sekali kita akan buka ruang untuk bertanya soalan. Mungkin dalam 15 minit kita akan ambil masa 5 minit untuk ambil 3 ke 4 soalan, ataupun soalannya kalau pendek kita akan ambil 5 soalan macam itu. Kita akan jawab ringkas tetapi isinya kita akan bagi sehabis baik. Okey, jadi sediakan pensel ataupun pen, ataupun zaman sekarang dunia dah maju, boleh ambil tablet anda, boleh ambil anda punya iPad, boleh catat sebagai PT3, penilaian tingkatan 3 ataupun peperiksaan tingkatan 3. Dah lepas PT3. Jadi bila mana dah masuk tingkatan 4, dia dah ada beberapa ujian yang dia telah lepas, dan dia nak sampai pada ujian yang terakhir sekali adalah disebut sebagai SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Dia nak sampai ke situ. Jadi bila mana dah lama belajar ni, mungkin makin lama makin lesu, makin lama makin padam dia punya semangat nak belajar. Tambah pula duduk di rumah pula PKP daripada bulan 3 tadi sampai sekarang. Dulu masuk sekolah kejap, tutup balik. Dia on off dia punya semangat nak belajar dia tu. Tambah pula berada di rumah, cabaran, subhanallah. Bukan senang nak belajar di rumah. Walaupun ada kelas online, walaupun buku banyak atas meja belajar kita, tapi bukan senang. Tengok macam Cikgu Hamidah, buku penuh di belakang. Kita duk berhati, banyak buku cikgu ni. Rupa-rupa bila aku selidik, bila aku kaji, bila aku perhati, rupa-rupanya green screen cikgu ya. Subhanallah. Kita tadi baru nak takjub. No, tapi sebenarnya saya yakin cikgu-cikgu ni memang kalau bilik-biliknya di rumah, bilik yang dia untuk buat kerja di rumah ataupun bilik belajar di rumah, memang akan banyak buku. Sebab saya selalu pergi ke rumah guru-guru saya tengok memang banyak buku. Walaupun itu green screen cikgu, tetapi saya yakin memang di bilik rumah pun ada macam itu juga, ataupun lebih banyak daripada itu. Baik, okey, balik kepada tadi. Saya sebutkan tadi, bila mana duduk di rumah ni nak belajar dah, subhanallah, bukan senang, cabaran dia banyak. Bila mana nak buka buku, adik di depan yang tak sekolah lagi, adik di depan yang dah habis exam, buka cerita kartun, kita dengar bunyi kartun tu. Itu satu ujian yang cukup hebat, bukan senang. Tambah pula di sebelah ada telefon, game pula ada dalam rumah. Nak tinggalkan benda-benda itu bukan senang. Sebab dulu masa kita sekolah, nak duduk di rumah payah. Bangun pagi kena pergi sekolah, habis sekolah tu masuk pula kelas tambahan petang, malam pula kena buat kerja sekolah. Ini masa terluang banyak. Bila mana masa terluang banyak macam ini, banyak benda-benda yang kita tak boleh buat dulu, kita nak buat sekarang. Tapi walaupun kita nak buat benda-benda yang sia-sia macam itu, benda yang merehatkan badan kita, tapi kita ada satu tujuan lain. Tujuan kita adalah, walaupun tak berada di sekolah, aku tetap kena belajar di rumah. Tapi cabarannya adalah bila mana semangat tu makin padam, macam mana kita nak hidupkan balik, macam mana kita nak cerahkan balik, macam mana kita nak semarakkan balik, macam mana kita nak berada dalam satu fasa, yakni jom bangkit. Sesuai dengan tajuk kita pada petang ni, cikgu-cikgu di Sekolah Menengah Kebangsaan Nehru ni, dia buat tajuk berkenaan dengan jom bangkit. Bangkit daripada apa? Bangkit daripada jatuhnya kamu tadi. Yang kedua, bangkit daripada lenanya kamu sekarang. Ada orang yang kata, alah baru tingkatan 4, relax lah dulu. Baru tingkatan 4, awal lagi. Masuk tingkatan 5, baru belajar sungguh-sungguh. Masuk tingkatan 5, baru aku buat betul-betul. Setahun ada lagi untuk aku jawab exam SPM, jauh lagi. Dia fikir macam itu. Sebenarnya sekolah tak lama lagi nak buka lah. Berapa hari lagi sekolah nak buka dah untuk sesi 2021. Jadi bila mana dah masuk sesi 2021, abang-abang yang sekarang tingkatan 4 dah masuk pada satu tahap, dah berada di tingkatan 5. Jadi fikirkan balik, aku ni bila sebut jom bangkit, orang lain dah bangkit lama dah, aku tak bangkit lagi. Kenapa? Adakah aku ni sibuk dengan nak lena lagi? Adakah aku ni sibuk dengan nak main lagi? Dia zaman kita belajar ni mana ada masa main-main, tak ada. Kalau orang lain sibuk duk cuti, sibuk duk main-main, sibuk duk seronok menghadapi apa masa-masa lebih-lebih masa yang dia ada, kita bukan macam itu kalau kita orang yang kita nak berjaya. Sebab orang yang berjaya ni adalah bila mana dia nakkan kejayaan yang luar biasa, makna dia kena buat satu benda yang luar biasa. Kalaulah kamu nakkan satu kejayaan yang kamu tak pernah dapat, kamu kena buat satu benda yang kamu tak pernah buat. Jadi bila mana kamu asyik duk buat benda yang sama,
maknanya kamu akan dapat hasil yang sama. Kalau dulunya kamu gagal, kamu buat benda yang sama, kamu akan dapat benda hak gagal. Kalau kamu dapat benda hak cukup-cukup makan, kamu buat benda yang sama daripada dulu sampai sekarang, maknanya kamu pun akan dapat benda yang sama, hanya dapat berkah cukup-cukup makan. Tapi bila mana kamu nakkan satu kejayaan yang luar biasa, orang lain punya berjaya adalah 90, tetapi kamu punya kejayaan yang kamu nak luar biasa itu adalah kamu nakkan markahnya 97 ke atas. Jadi kamu kena buat sesuatu yang kamu tak pernah buat. Usahanya tu lebih. Orang lain sibuk malam diulik mimpi, tapi kamu bangun untuk menghidupkan malam, belajar sepertiga malam. Ambil peluang pada ketika itu. Jadi hari ini, alang-alang datang di alam maya, dia bertemu dengan abang-abang dan kakak-kakak juga guru-guru. Hari ini saya nak sebut beberapa benda. Bukan nak tegur, nak sebut beberapa benda. Sebab bila sebut nak tegur ni tak apa sedap lah, sebab kita pun banyak silap juga. Bila mana kita silap nak tegur orang, jadi kita fikir diri sendiri jugalah. Tapi bila mana kita kata kita nak sebut beberapa benda untuk saya, untuk guru-guru, untuk abang-abang, untuk kakak-kakak dan untuk semua yang mendengar kita punya perkongsian pada petang ini. Saya nak sebut beberapa benda. Yang pertama, bila mana kita ni tak berjaya dalam hidup, ataupun bila mana kita ni tak boleh sampai pada satu tahap yang kita nak dalam hidup kita, ada beberapa benda yang patut kita perhatikan. Nombor satu, apa yang kita buat. Yang kedua, apa yang kita tak buat. Dan nombor tiga, apa sebab kita tak dapat. Yang ni lah tiga benda ni yang saya nak sebut pada petang ni. Yang pertama, apa yang kita buat. Yang kedua, apa yang kita tak buat. Dan yang ketiga, apa sebab kita tak dapat. Jadi kita tengok satu persatu. Baik, yang pertama, bila mana kita ni tak berjaya nak capai satu tahap yang kita nak, nombor satu adalah tanya pada diri kita sendiri. Jangan tanya pada orang lain. Sebab kita hari ni bila mana ada satu benda yang jadi dalam kehidupan kita, kita duk sibuk disalahkan orang lain. Weh, aku dulu PT3 dulu, pasal apa aku ni PT3 dulu, aku tak dapat bagus ni. Ni mesti kawan aku ni mesti pengaruh kawan ni mesti orang lain ni. Pasal apa kamu duk sebut orang lain? Sebab bila mana ada sesuatu jadi pada diri kamu, tanya pada diri kita dulu. Apa kita buat sampai kita tak dapat benda tu? Adakah kita ni main-main banyak? Adakah kita ni buang masa banyak? Adakah kita ni bila mana datang orang mengajar pada kita sesuatu benda, kita tak ambil benda yang dia ajar tu sebut? Daripada kita kecil sampai kita dah umur 16 tahun, berapa ramai orang bagi motivasi pada kita datang? Berapa ramai orang datang pada kita? Mai sekolah kita tiap-tiap tahun, mai sekolah kita tiap-tiap minggu, mai tempat kita tiap-tiap bulan, tiap-tiap kali ada sambutan program ini, tiap-tiap itulah motivasi datang, penceramah datang, orang nak bagi perkongsian datang. Daripada dulu sampai sekarang. Tapi satu pun tak lekat dalam diri kita. Apa sebab? Rupa-rupa ada benda. Ada benda rupanya. Tak lekat-lekat nasihat tersebut. Betul lah Allah sebut. Allah kata, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah takkan ubah nasib sesuatu kaum selagi mana dia sendiri tak nak ubah diri dia. Macam mana Allah nak ubah kamu sedangkan kamu sendiri yang tak nak? Dah diberikan kepada kamu peluang untuk kamu jadi orang berjaya, dah ditunjukkan jalan pada kamu, datang orang tolong suluh pada kamu, tapi kamu tak nak masuk jalan tu. Ibarat kamu pergi satu tempat, kamu nak cari satu tempat, kamu nak pergi satu kawasan, tiba-tiba bila mana kamu pergi, bila mana kamu pergi pergi tempat tu, nak cari tak jumpa-jumpa, kamu pergi tanya pada orang, tuan, kalau tempat nak pergi ke sekolah menengah kebangsaan Nehru ni jalan mana ni, ada dua cabang ni, nak pergi kiri ke nak pergi kanan? Orang tu kata, nak pergi sekolah menengah kebangsaan Nehru, kamu pergi jalan belah kanan, baru kamu jumpa. Kalau masuk belah kiri, pergi sekolah lain, oh terima kasih. Bila mana orang tu dah tunjuk belah kanan, hampir juga belah kiri. Sebab hang kata, biarlah. Hang abaikan apa yang dia cakap tadi, hang lupakan apa yang dia cakap, kamu ikut juga mana kamu nak pergi. Jadi takkan sampai.
Sebab tu kita kata sia-sialah ramai orang yang datang pada kita, beri peringatan kepada kita, beri motivasi kepada kita. Tapi kita sendiri yang tak nak buka hati kita untuk ambil benda tersebut, macam mana kita nak jadi seorang yang berjaya? Jadi petang ini, jangan hanya sekadar dengar, jangan hanya sekadar tengok sahaja saya bercakap pada petang ni. Ambil benda, ambil peduli, dan yang paling penting, buka hati untuk terima beberapa benda yang patut untuk kita ambil sebagai benda yang dapat menaikkan semangat kita dan menunjuk jalan pada kita untuk kita pergi berjaya dengan lebih jauh, bukan macam dulu punya berjaya, tapi lebih hebat, luar biasa punya kejayaan. Baik, yang pertama, saya sebut tadi, berkenaan dengan apa yang kita buat sampai kita tak dapat benda yang kita nak. Kadang-kadang ada beberapa benda yang kita tak patut buat. Yang kita tak patut buat, yang itulah yang kita buat. Sebab orang zaman sekarang ni, remaja, siapa-siapa pula, tak kisah remaja ke siapa pun. Dia ni jenis rajin, tak kena tempat. Jenis rajin, tak kena tempat. Jadi jenis rajin, buat benda yang dia tak patut buat, yang dia tak payah buat, dan dia memang tak payah melibatkan diri pun untuk buat. Di antara benda yang kita ni rajin zaman sekarang adalah rajin melihat buruk orang sampai lupa buruk kita. Rajin tengok buruk orang. Kita tengok orang lain punya masalah, kita tengok orang lain punya aib, kita tengok orang lain punya benda tak kena. Pasal apa hang duk perhatikan orang punya? Patut hang fikir diri kita ni. Kita duk tengok kawan kita tak berjaya. Pasal apa dia tak berjaya tu? Pasal apa dia tak cemerlang? Pasal apa dia tak dapat apa yang dia nak tu? Bukan kata salah hang fikir pasal dia, tapi hang pun tak berjaya. Pasal apa hang sibuk duk boleh fikir pasal orang punya? Macam ambil contoh lah, pasal apa dia tu buat benda tu, pasal apa dia tu buat benda tu, jahatnya dia, buruknya dia, teruknya dia. Pasal apa hang duk fikir pasal orang sedangkan hang pun buruk? Kita pun teruk, kita pun buruk, sibuk-sibuk pergi tengok pasal orang. Kita pun tak berjaya, kita pun tak berapa cemerlang, kita pun tak berapa okey dalam belajar. Duk sibuk jadi CCTV, sibuk duk jadi mata-mata tengok, cari sebab pasal apa orang tak berjaya. Patut kita teliti dulu pasal apa aku tak berjaya, pasal apa aku tak sukses, pasal apa aku tak dapat apa yang aku nak. Jadi kita kaji benda itu, kita tengok dan kita perbaiki, buat postmortem dengan diri sendiri, pasal apa aku tak berjaya, lalu perbaiki benda tersebut. Jadi bila mana hang tengok orang punya, hang tengok apa sebab orang tak berjaya, jadi hang duk fikir pasal orang, jadi hang duk tengok orang tu punya masalah, sampai hang terlupa nak perbaiki masalah sendiri. Duk perbaiki ataupun duk tengok atap orang sebelah bocor, sampai terlupa rumah sendiri dah banjir dalam rumah. Duk tengok, bocor belah kanan tu, Allah, atas pun ada bocor, bawah pun ada. Duk tengok orang lain punya rumah masa hujan, hang terlupa dalam rumah hang dah penuh air. Sebab tu benda-benda tu yang saya sebut tadi, rajin tak kena tempat. Kita belajar ni, kita rajin tak kena tempat. Sebab tu dulu saya suka bila mana ada teknik menjawab ataupun ada orang datang motivasi ke sekolah, dia selalu sebut, dia kata, zaman belajar ni, cuba jadi orang yang cerdik. Cuba jadi orang yang belajar untuk cerdik, bukan belajar untuk A. Dia kata belajar untuk cerdik, bukan belajar untuk A. Sebab kita pada hari ni, abang-abang dan kakak-kakak juga diri saya, ramai kita pada hari ni, kita ditekankan. Kita ditekankan supaya belajar rajin-rajin, nanti keputusan dapat A. Dia tu betul tapi tak tepat. Patutnya kamu belajar untuk jadi orang yang cerdik. Ilmu itu nak dibawa dalam hidup. Bukan belajar itu untuk dapat A dan dapat orang puji. No. Siapa yang belajar untuk dapat A semata-mata, siapa yang belajar untuk dapat cemerlang, untuk dipuji, untuk dapat anugerah, maka rugilah anda belajar daripada kecil sampai dewasa. Rugi. Sebenarnya kamu ni bila mana kamu belajar, kamu nak ilmu tersebut diguna dalam kehidupan, dibawa dalam hidup, maka itulah orang yang cemerlang. Walaupun dia itu keputusannya tidaklah beberapa cemerlang, tapi apa yang dia ajar itu, apa yang dia belajar, dia guna dalam kehidupannya dan sampai dewasa dia ingat ilmu tersebut. Maka itulah sebenar-benarnya orang cemerlang. Tapi mustahil lah. Siapa yang dia niat betul-betul dia belajar itu untuk ilmu digunakan dalam kehidupan, mustahil orang itu Allah tak tolong dia bila mana dia jawab exam.
Tapi bila mana hang sekadar ditampai di cermin rumah, ditampai di cermin, kita cermin muka tiap-tiap pagi, ditulis atas meja kita, bawah plastik meja 4 segi kita dalam kelas tu, kita tulis bawah tu, aku nak skor semua A. Memang betul hang nak semua A, tetapi kenapa hanya sekadar nak skor A, habis saja exam, habis saja hang jawab kertas tadi, ilmu tadi dah dilupa habis. Ilmu tadi lupa habis kan? Dia habis exam bulan 12, hampir tanya pada dia ilmu tadi bulan 2, lupa habis. Sebab dalam ni dia hanya set, aku nak ingat betul-betul benda yang aku belajar ni, aku nak jawab time exam. Oh, silap. Silap. Jadi sebelum saya sambung, ada sahabat kita angkat tangan, dia nak tanya.